Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pada kali ini saya nak menunjukkan cara untuk menggunakan Padlet di dalam PDPR, iaitu integrasi Padlet dalam PDPR. Mengapa ia dikatakan sebagai integrasi? Kerana Padlet ini boleh digunakan di dalam WhatsApp, di dalam Telegram, di dalam Google Classroom ataupun di mana-mana saja yang boleh kita share link. Okay. Okey, seterusnya, Padlet merupakan satu aplikasi untuk kita berbual ataupun berkongsi maklumat dan juga untuk bahan perbincangan semasa PDPR. Ia membolehkan sesiapa saja menggunakannya daripada murid ataupun guru sendiri. Okey, ia juga merupakan konsep click and drag, sangat mudah dan umpama notice board. Pengguna boleh berkongsi apa saja yang diingini. Ia merupakan satu web kolaboratif yang membolehkan seseorang menghasilkan bahan ataupun menggunakan bahan tersebut. Selain daripada itu, Padlet juga boleh memuatnai image, teks, audio dan video pada dinding yang dikenali sebagai papan digital. Okey ya, ini adalah kelebihan penggunaan Padlet. Kelebihan yang pertama adalah dia boleh digunakan dalam proses PDPR sama ada kita menggunakannya secara online ataupun offline. Murid boleh mendapat link dan boleh menjawab, tapi kalau nak menjawab kena gunakan secara atas talian lah. Cuma jika dia tidak hadir pada waktu PDPR sedang berlangsung, murid boleh memberi respon selepas kelas tersebut tapi masih lagi memerlukan talian internet. Okey, dan dengan menggunakan Padlet ni, PDPR akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana murid boleh memberi respon secara terus atas soalan yang diberikan oleh guru dan murid terlibat secara kolaboratif. Boleh juga diadakan sebagai aktiviti berkumpulan. Pengguna dapat mengawal sendiri aktiviti mereka. Contohnya, kalau kita menjadi admin kepada Padlet tersebut, kita boleh mengawal segala bahan yang dikongsi di dalam Padlet yang dikongsi kepada murid-murid. Okey, seterusnya memberi peluang sama rata kepada pengguna dalam kumpulan untuk menyumbang idea mereka ataupun dalam memberi maklum balas kepada sesuatu idea. Sama ada respon yang diberi secara dalam bentuk teks ataupun mereka nak hantar video, rakaman suara, gambar dan sebagainya yang bersesuaian. Okey, ia juga sesuai untuk dijadikan sebagai aktiviti brainstorming, sumbang saran kepada satu-satu topik yang diajar. Okey, selain daripada itu, Padlet juga membenarkan pelajar untuk mengulang kaji semula mata pelajaran selepas PDPR. Okey, selepas aktiviti PDPR, murid boleh revise, dia boleh tengok balik hasil perbincangan dengan syarat mereka mendapat link tersebut dan link tersebut di-share kepada murid untuk dilihat sebagai viewer ataupun komen. Okey, seterusnya ia membolehkan murid menulis apa saja, okey, seperti yang telah saya terangkan sebelum ini tadi ya. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana untuk kita masuk ke dalam Padlet. Okey, bagaimana untuk akses ke dalam Padlet? Ia adalah dengan masuk kepada kepada menu portal Delima. Okey, di portal Delima kita masuk dan log sebagai guru. Okey, bila kita dah log sebagai guru, kita akan dapat paparan ini menu guru dan pilih aplikasi. Di aplikasi akan dipaparkan aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan di dalam proses PDPR. Okey, contoh di sini saya fokus kepada Padlet. Sekiranya kita tidak mempunyai akaun Padlet, okey, kita perlu sign up akaun tersebut. Okey ya, contoh dekat sini saya dah pernah ada akaun Padlet. Okey, kalau nak sign up macam biasa dengan menggunakan email MOE ataupun email Gmail biasa yang kita ada. Okey, untuk pengetahuan semua, okey, Padlet yang ada ini menawarkan 6 Padlet secara percuma. Okey, kalau basic plan hanya ada 6 Padlet secara percuma dan selepas daripada 6 Padlet tersebut, kita perlu upgrade. Okey, kalau nak upgrade, ini adalah plan yang telah disediakan jika kita ingin upgrade penggunaan Padlet tersebut. Okey, ini adalah contoh Padlet yang telah dihasilkan. Okey, ini adalah contoh Padlet yang telah dihasilkan dan saya akan tunjukkan satu persatu bagaimana Padlet tersebut boleh digunakan. Okey, ini adalah Padlet yang Okey, ini adalah Padlet. Kita tengok di fungsi
Sini tajuk. Okey, untuk menulis tajuk kepada Padlet tersebut hanya klik saja di butang setting. Okey, di butang setting modify kita boleh tuliskan tajuk Padlet tersebut. Sama ada kita nak fokuskan kepada kelas. Contoh kita fokuskan kepada kelas, okey, kelas tingkatan 3 Yutarikh. Dan labelkan tahun sebab mungkin Padlet ni Padlet ni akan digunakan sehingga hujung tahun, dan bila tahun berikutnya tahun 2021 mungkin kita dapat kelas baru ataupun kelas sama 3 Yutarikh, tetapi kita perlu labelkan saja, tukarkan saja tahun nanti ya. Okey, bahan perbincangan dan sebagainya. Okey, kita boleh masukkan ikon. Kalau nak tukarkan ikon di sini ada pelbagai pilihan dari segi emoji dan pilihan-pilihan yang dirasakan mana yang sesuai untuk kumpulan perbincangan tersebut, ataupun boleh menambah ikon sendiri. Okey, menambah ikon sendiri sama ada kita nak search image ataupun upload daripada komputer. Okey, paste link jika kita ada link untuk dimasukkan di sini. Contohnya kalau macam link untuk nak masukkan lencana sekolah, ada link gambar yang telah di-upload, just masukkan saja link ataupun take picture ataupun draw. Okay, contoh kita ambil draw di sini, kita nak jadikan sebagai ikon untuk Padlet tersebut. Okey, macam ini saja, save. Jadi ia akan berubah kepada yang kita dah tunjuk tadi. Okey, balik semula kepada ikon. Okey, kalau ikon kita boleh pilih ikon yang bersesuaian. Okey, seterusnya, okey, ini adalah address yang boleh kita link kepada, yang boleh kita share kepada murid-murid, sama ada nak di-share melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp ataupun Telegram. Ini adalah alamat yang telah disediakan. Okey, wallpaper yang disediakan ada pelbagai jenis wallpaper, solid colors, gradient, textures and patterns dan juga pictures. Selain daripada itu, macam ikon tadi, kita boleh juga masukkan gambar sendiri. Kita boleh personalize Padlet ni. Kalau nak masukkan, contoh nak masukkan image ataupun kita search. Okay, boleh search dari account, dari laptop, ataupun nak search image, kita pilih saja image yang bersesuaian. Contoh kalau kita kata okay school. Okay, image adalah image carian daripada Google. Okay, seterusnya fungsi yang ada di dalam fungsi modify setting, kita boleh tengok attribution. Okay, attribution ini adalah cara sama ada kita nak display nama orang yang memberi sumbangan bahan ke dalam Padlet tersebut. Contoh kalau kita nak murid tersebut ada nama di sini, tapi dengan syarat murid tersebut perlu mempunyai akaun Padlet. Okey, seterusnya susunan post, sama ada post nak hantar, sama ada new post nak berada di atas ataupun new post berada di bawah. Okey, comments. Allow viewers to comment on post. Kita kena aktifkan, kita perlu aktifkan fungsi komen supaya murid ataupun peserta yang menerima Padlet, link Padlet ini boleh memberi respon. Okey, reaction sama ada kita nak memberi grade. Okey, reaction terbahagi kepada ada, okey, sama ada like ataupun vote ataupun stars ataupun grade. Okey, untuk reaction yang ada kita boleh memilih salah satu sahaja. Okey, contoh kalau macam media sosial ada vote, like ataupun dislike. Jadi kita boleh pilih salah satu saja. Okey. Okey, kalau dah pilih like, jadi vote, stars, grade ni tak boleh pilih. Kalau untuk kelas, okey, dicadangkan untuk kita mengaktifkan fungsi reactions grade. Sebab kalau grade ni, jadi kita dapat memberi markah kepada hasil kerja murid. Okey, maksimum grade berapa? Sama ada kita boleh tetapkan sama ada 100, 20, 50. Okey, contoh di sini saya ambil 100. Okey, ya, itu adalah fungsi di modify. Setelah kita tik segala perubahan yang ada, pastikan anda save supaya function ni akan aktif dan murid yang menerima link boleh memberi respon.
Kadang-kadang murid tak boleh kadang-kadang murid tak dapat memberi respon sebab dalam setting modify ni kita tak allow mereka untuk respon setakat sebagai viewer. Jadi kalau sebagai viewer murid tidak boleh memberi respon. Okey, ini pula adalah fungsi share yang ada. Kita boleh menginvite. Okey, kalau kita nak invite members, nak invite orang lain untuk sama-sama menjadi admin, boleh masukkan saja email di dalam ni dan send kepada peserta tersebut. Okey ya. Dari segi privacy ada terbahagi kepada private, password, secret, members only ataupun public. Okey, di sini saya mengambil sebagai secret supaya kita boleh keep the Padlet hidden from the public. If choose to share it with someone, they should be able to access it. Maksud kalau secret macam unlisted, kita mereka yang ada link sahaja yang boleh buka. Tapi kalau kita open sebagai public, okay, let the whole world see the Padlet put in on my profile. Jadi satu dunia boleh tengok once mereka dapat link ataupun mereka type saja Padlet 3 Utarit, jadi akan keluar, mereka boleh akses. Okey, untuk memastikan keselamatan Padlet kita boleh pilih fungsi secret saja. Secret di mana siapa yang dapat link saja yang boleh buka. Kalau private, okey, private manage they should not be accessed. Dia tak boleh langsung tengok. Hanya admin saja yang boleh tengok. Okey, password ada password yang boleh diberi. Okey, jadi sini kita pilih sebagai secret, unlisted. Okey, secret maksud bukan tak boleh buka langsung. Mereka boleh buka tapi kena dapat link. Dapat link baru boleh buka. Okay, for members only, keep the Padlet hidden from only logs in users can access this Padlet. Sebelum ni kita dah share kepada member yang saya tunjukkan sebelum tadi. Okay, add member yang tu saja boleh tengok. Okay, dari segi privacy kita boleh pilih di sini sebagai secret. Jadi kebenaran yang nak diberi kepada orang yang dapat link Padlet tersebut sama ada mereka boleh tengok saja, can write or can edit. Jadi yang terbaik untuk sebagai seorang guru, kita pilih sebagai can write supaya mereka boleh memberi respon. Okay, kalau can read, mereka boleh view sahaja tapi tak boleh memberi respon. Kalau can edit, mereka boleh view, boleh edit dan boleh buat apa saja dalam Padlet. Akan jadi collaborator, akan jadi admin dalam tu. Kita tak nak macam tu kan? Jadi murid hanya boleh tulis sahaja dalam Padlet tersebut. Okay, seterusnya. Tengok fungsi yang ada dekat sini. Okay, kalau kita nak share kepada murid, tak semestinya kita share. Kalau kita ambil link, okay, contoh tadi saya kata kita ambil link dan kita bagi ke dalam WhatsApp group ataupun Telegram ataupun copy link tu dalam Google Classroom. Okay, ini adalah link yang diberi. Selain daripada itu, telah disediakan QR code. Okay, ini adalah QR code untuk Padlet ni. Jadi bila murid ataupun sesiapa dapat QR code ni, boleh akses masuk ke dalam Padlet. Okay, sebab tadi sebagai yang masa mula-mula setting tadi kita dah set sebagai secret. Dapat QR code pun mereka boleh akses. Okay, penggunaan QR code ni dicadangkan boleh digunakan kepada murid-murid sekiranya telah tamat PDPR. Okay, kalau dah tamat PDPR, ambil QR code ni kita boleh print. Okay, print sebagai stiker, tampal dalam buku latihan murid. Bila dah tanpa buku latihan murid, okey, ini adalah bukti penglibatan murid di dalam PDPR semasa PKP. Okey, QR code. QR code ni kita share dalam bentuk printed. Kalau share macam ni mungkin masalah untuk murid scan kan sebab diorang pun mungkin pakai telefon ataupun setakat satu device saja. Okey, seterusnya kita boleh embed di dalam blog, website ataupun site. Okey, email, share on Facebook, Twitter dan okey, fungsi yang saya nak highlightkan di sini kita boleh share ke dalam Google Classroom. Okey, hanya klik saja di sini. Okey, hanya klik saja di sini dan pilih saja classroom yang kita nak share. Okey, kalau kita ada classroom yang nak di-share, kita ambil saja. Contoh saya ambil untuk kelas. Okey, untuk kelas ni, copy untuk 3 untuk pusat sumber ni. Okey, saya klik saja nak jadikan sebagai assignment, questions, announcement ataupun create materials. Okey, terpulang sama ada nak sediakan sebagai homework. Klik saja di sini ya. Okey, klik dan boleh hantar. Okey, jadi kita masukkan saja title. Okey, tolong lengkapkan. Jawab semua soalan.
jadi assign. Okay, sama macam kita bagi assignment dalam Google Classroom. Okay, kita tengok dalam Google Classroom apa yang berlaku. Okay, apa yang berlaku, Padlet telah dikongsi dengan dalam Google Classroom, dalam stream dan juga classwork. Nampak ini adalah link Padlet yang telah di-share tadi. Okey, seterusnya kita tengok pula fungsi. Okey, seterusnya kita tengok pula fungsi untuk di-export. Padlet yang telah dihasilkan boleh di-export sama ada dalam bentuk image, dalam bentuk PDF, okey, dalam bentuk Excel dan boleh dicetak terus. Contoh kalau dalam bentuk image, okey, ia boleh digunakan sebagai, mungkin kalau kita nak buat bulletin, okey, nak buat bulletin, jadi respon daripada setiap murid ni untuk di print, kita boleh export sebagai PDF. Okay. Okay, sebab ni tadi saya ambil fungsi yang layout yang atas ke bawah kan. Okay, jadi contoh kalau contoh kita change format, ambil wall. Okay, jadi inilah hasilnya Padlet tersebut. Kalau kita tengok, dah export tadi kan? Okay, export image. Okay, kalau image, exactly image tu akan keluar. Sama macam Padlet yang kita nampak di paparan skrin. Okay, ini sama macam dalam paparan skrin. Jadi daripada mula sampai habis, itu dalam bentuk image. Kalau dalam bentuk PDF, okay, kalau dalam bentuk PDF, okay, kita akan diberi pilihan sama ada nak dalam A4, portrait, landscape. Dan inilah yang sesuai untuk dijadikan sebagai bulletin. Okay, bulletin ataupun edaran mingguan di mana murid telah respon, kita just print saja apa yang telah ditulis dalam Padlet. Kita export dalam bentuk PDF. Okey ya, seterusnya kalau dalam bentuk Excel, inilah hasilnya kalau kita masukkan dalam bentuk Excel. Kita export dalam bentuk Excel. Jadi untuk setiap tugasan yang telah dijawab oleh murid, okey, akan ada keluar siapa di sini. Sebab tu digalakkan jika murid menjawab, okey, digalakkan supaya murid menulis nama mereka. Okey, menulis nama mereka sebelum mereka respon. Okey ya. Okey, sekarang kita tengok fungsi Padlet yang ada. Okey, fungsi Padlet yang ada sekiranya guru ingin memberi tugasan kepada murid, okey, sekiranya guru ingin memberi tugasan kepada murid, bolehlah dimulakan dengan bagi soalan dan seterusnya murid akan menjawab di bawah ni. Okey, yang ada dekat sini adalah dalam bentuk okey, fungsi-fungsi yang ada semasa kita menyediakan bahan kepada murid. Kalau kita tengok dekat sini, mana tadi? Okey.
Okey, sekiranya anda sediakan bahan kepada murid, just klik saja button tambah. Tadi dah klik button tambah, akan keluar paparan seperti ini. Akan keluar paparan title, writing something. Okey, title kita nak masukkan. Contoh soalan, okey, title jawab. Baca petikan di atas. Petikan di bawah. Okey, jadi petikan yang kita nak hantar dalam bentuk apa? Okay, kita boleh pilih upload, pilih bahan. Okay, sama ada nak masukkan dalam bentuk dokumen. Kita boleh masukkan dokumen. Okay, contoh saya nak masukkan dekat sini. Saya masukkan file dalam Word. Okay. Jadi murid boleh buka kat sini. Saya masukkan contoh kat sini, saya masukkan lesson plan. Okey, contoh kalau kita ada teks, kita masukkan saja teks. Okey ya. Selain daripada itu, apa lagi yang boleh kita buat? Sebab bila kita dah masukkan dokumen ni, murid boleh download. Murid boleh download dan save, ataupun dia nak buka dan baca saja terus di situ pun boleh. Okey, cara murid nak respon macam mana? Mungkin kita nak mereka respon dengan mungkin kita nak murid respon dengan membaca. Okey, read the text, baca petikan dan hantar audio bacaan anda di sini. Okay. Kalau kita nak pastikan murid menerima tugasan ni secara lebih terperinci, boleh juga masukkan fungsi audio recorder. Okey, tolong baca petikan di bawah dan hantar rekod bacaan awak di sini. Okey, hantar rekod bacaan murid. Okey, kita dah kata, dan save saja. Jadi dekat sini dah ada rekod daripada rekod arahan daripada guru. Okey, fungsi lain yang boleh dimasukkan selain daripada kita masukkan dokumen, masukkan audio, okey, fungsi yang ada okey, ini adalah fungsi yang boleh kita masukkan di dalam Padlet. Sama ada kita nak arahkan kepada murid untuk buat cara macam ni, ataupun murid nak respon kepada guru cara semua yang ada di sini. Okey, kita boleh upload dokumen. Upload dokumen tadi saya tunjuk contoh, upload Word, upload PDF, upload Excel dan upload slide. Okey, audio recorder boleh upload suara ataupun record bacaan hafazan, bacaan petikan, dan boleh buat sebagai PBD. Okey, drawing, link, masukkan link saja. Kalau misal kata nak masukkan link bahan untuk rujukan yang lain, masukkan saja link. Nak masukkan link kehadiran, boleh juga masukkan saja link kehadiran di sini. Okey, YouTube, masukkan link YouTube di sini. Okey, kamera, cara boleh ambil gambar dan masukkan gambar yang diambil masa tersebut. Okey, screen recorder, paparan screen recorder sangatlah menarik. Tetapi untuk paparan screen recorder kita memerlukan extension. Contoh dekat sini saya dah ada extension. Okey, saya just klik saja di sini. Okey, kita nak ambil entire screen, share. Okey. Okey, di sini saya nak menceritakan, okey, ini adalah bahan yang awak perlu baca. Jadi kita boleh tunjukkan ni bahan yang awak perlu baca. Okey, baca di sini dan hantar rekod bacaan awak di sini. Nampak ada yang cikgu bagi dekat sini arahan dalam bentuk audio. Tolong hantar di sini sebab nanti cikgu akan bagi grade. Okay, jadi stop. Okay, bila dah stop, ini adalah paparan screen recorder yang kita hantar kepada murid. Boleh hantar immediately masa tu. Jadi murid tak tahu yang mana kan. Okey, bila dia tengok dekat screen tu, tahulah screen yang kita tunjukkan kita dah terangkan, tunjuk cursor. Jadi lebih detail.
Okey, ini adalah screen share. Seterusnya, seterusnya boleh hantar video recorder, location, GIF. Okey, contoh GIF adalah macam ni. Okey, contoh GIF kalau kita nak buat ulasan kepada respon murid. Okey, contoh saya ambil dekat sini satu ulasan kepada respon murid. Okey, contoh saya nak buat ulasan kepada respon murid ni, saya ambil saja GIF, ucapan terima kasih ataupun congratulations. Congratulations. Okey, kita pilih saja GIF yang bersesuaian. Kalau kita nak buat GIF sendiri pun boleh, tapi kena set dari awal lah, dah ada stiker tu. Okey. Pilih saja mana-mana yang bersesuaian. Jadi murid mendapat respon segera daripada guru dan seronoklah dia kan, dia buat terus dapat respon. Dalam masa yang sama kita tunggu lagi murid lain untuk respon dan jawab soalan yang kita bagi. Okey, selain daripada itu fungsi yang ada dalam ni yang boleh kita gunakan. Sekejap Okey, contoh dekat sini ada soalan. Okey. Jadi nak respon. Okey, selain daripada tu ada GIF, image, YouTube link. Semua ni kita boleh masukkan sebagai bahan respon kepada kerja murid. Okey. Ni. Masuk saja. Okey, tadi saya telah ceritakan berkenaan dengan nampak dekat setting ni, kita dah masukkan reactions kan? Okey, reactions grade. Okey, saya highlightkan kepada reaction grade. Contoh misal kata murid yang memberi respon kepada soalan kita tu betul. Okey, dia jawab semua betul. Jadi kita gradekan dia, just klik saja grade di sini. Okey, markah penuh tadi dah bagi 100 kan? Kita bagilah grade dia markah 100. Okey. Kalau misal kata ada murid yang menjawab mungkin kurang, okey ni untuk hafazan tadi kan? Okey, ada murid memberi hafazan, ini saya dapat respon daripada murid. Jadi kita nak gradekan dia, hafazan dia betul tak 100%? Betul. Ataupun ada kekurangannya, kita gradekan dekat sini. Berapa? Dapat 85%. Jadi murid mendapat respon segera. Berapa markah yang dia dapat? Betul tak apa yang dia buat? Okay, sama ada kita bagi dalam bentuk, biasanya dalam bentuk grade ni lah senang sebab kita dah spesifik kan. Kalau misal kata yang tadi ni kita masuk dalam bentuk, dalam bentuk like ataupun unlike, stars. Ni secara umum nampak like. Secara umum vote ni secara umum, tapi kalau grade mereka boleh nampak markah mereka berapa daripada bacaan ataupun daripada respon yang diberi oleh murid tersebut. Rasanya setakat itu sajalah berkenaan dengan Padlet. Padlet ni sangat sesuai dan sangat menarik jika digunakan kerana murid tidak perlu nak download dan boleh digunakan menggunakan telefon ataupun menggunakan laptop. Jadi segala apa yang ada di sini mereka boleh tengok bila-bila masa dengan syarat link ni telah diberi kepada murid dan setkan sebagai yang telah saya cakap tadi, sama ada kita nak setkan sebagai public ataupun sebagai secret. Tengok dekat ruangan share ni tadi. Tengok. Ni. Yang penting kita dah share kepada murid. Jangan buat dekat private. Kalau private murid tak boleh nak tengok. Hanya kita saja boleh tengok. Kalau secret murid boleh tengok dan juga boleh respon. Kalau public dalam keadaan sekarang rasa tak sesuai nak dipublikkan sebab nanti takut ada berlaku isu orang lain yang
akan hack kita punya Padlet dan masuk mungkin info-info yang tak bersesuaian. Jadi kita pilih saja secret, okay, visitors permission, ambil can write. Jangan can edit. Kalau can edit nanti habis semua, dia akan conquer. Okay, jadi kita pilih can write saja. Can read boleh, tapi bila misal kata Padlet ni semua dah habis, di perbincangan semua dah habis, kita nak lock supaya murid lain tak memberi respon, tak menulis lagi, boleh can read. Tapi kalau masih lagi berlaku, masih lagi berlangsungnya discussion dalam PDPR, kita guna saja can write. Okey ya, rasanya setakat ini saja dan ini adalah contoh-contoh Padlet yang pernah dihasilkan. Kalau tengok di sini, okey, ini adalah paparan Padlet, okey, yang kita dah buat. Okey, sekiranya pernah buat, okey, akan keluar begini, listen. Dan bila dah mencapai tahap maksimum, ini adalah tahap maksimum, kita perlu upgrade. Okey, ini adalah Padlet, hasil daripada perbincangan, hasil daripada tadi ya, bengkel PLC dengan grup 5. Saya akan balik tajuk di sini, ini adalah PLC grup 6. Okay, save dan close. Setiap kali kita buat proses perubahan kat sini, pastikan save dan close. Ya. Okay, seterusnya ini adalah contoh Padlet daripada 3 Utareed. Okay, 3 Utareed di mana mereka memberi respon kepada soalan. Okay, kalau misal kata kita nak hadkan kepada murid untuk menggunakan warna-warna yang berbeza. Okay, contoh ni saya menggunakan warna-warna yang berbeza, cakap dekat murid, okay, awak boleh guna warna pink dan warna biru, warna kuning saja. Okay, contoh ni. Okay, lagi satu contoh, bila murid respon, tengok murid pun boleh menghantar gambar. Tak semestinya guru saja menghantar gambar, murid boleh menghantar gambar ataupun jika mereka membuat recording video untuk jawab soalan tersebut, nak kata dia buat sendiri, tak tiru, okay, dia record video. Boleh. Okay ya. Contoh, kalau nak memberi respon kepada murid, just klik saja. Macam ni. Okay ya, ini adalah discussion untuk kelas 3 Uranus. Okay, 3 Uranus. Di mana mereka memberi respon dan cikgu terus respon jawapan betul ke tidak. Okay, kalau nak buat esei, saya kata esei dia nak type dekat sini, susah lah nak type, banyak lawa. Okay, tak apalah, dia just tulis dan hantar gambar. Cikgu nampak gambar ni, tahulah daripada siapa dan cikgu boleh respon terus. Okay, fungsi lain, dokumen yang dihantar oleh murid, kita boleh download. Tapi kalau nak save dalam Padlet ni pun okey, dia save secara cloud. Cuma kalau rasa takut dah murid tu dia akan erase balik, terpadam ke apa, kita bolehlah download. Cuma kalau dah ada kemudahan untuk save dalam cloud, tak payahlah kita nak sibuk nak gunakan space dalam laptop kan. Okey, ni contoh respon daripada murid. Okey, dia baca. I come from a small family. Okey, jadi kita dah tahu, respon saja. Okey, rasanya setakat ni itu saja untuk Padlet kita pada hari ini. Okey, setakat itu saja integrasi Padlet dalam PDPR, di mana kita kena ingat link yang ada boleh dikongsi di dalam WhatsApp, di dalam Telegram, di dalam Google Classroom, mana-mana saja platform yang boleh di-share link dan murid boleh akses. Bila murid dah akses, mereka boleh menjawab dalam tempoh yang tertentu. Jadi cikgu nak monitor, cikgu buka saja Padlet, tengok mereka dah respon ataupun tidak. Okey, setakat tu saja untuk hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.